Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita dapat berjumpa bersua sekali lagi dalam sesi CDL Connecting Dot Learning Cluster IPG. Seperti biasa, petang ini kita akan ada dua sesi yang akan dimulakan dengan sesi snippet reflect on oleh Datuk Dr. Mehander, dan seterusnya akan disusuli dengan pembentangan oleh seorang lagi pembentang pada petang ini, iaitu Dr. Siti Hayati binti Haji Muhammad Yusof. Ya. Jadi kita sama-samalah ya memanfaatkan perkongsian pada petang ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Dr. Mehander Singh untuk memulakan sesi snippet reflect on. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippet kita di bawah Connecting Dots Learning CDL, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat. Masih lagi sempat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Guru. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada hari ini ialah Future Perfect Idea. Future Perfect Idea adalah idea yang kita olahkan, yang kita rancang atau kita fikirkan dan yang sesuai untuk merancang masa depan bagi organisasi kita, bagi pasukan kita, atau mungkin bagi diri kita sendiri. Kita mengaturkan that idea, objektif atau matlamat yang ingin kita capai. So, perkara ini adalah penting kerana ia merupakan hala tuju kepada apa kita nak buat. Selalunya ini boleh diolah oleh organisasi atau pemimpin sendiri. Mungkin kadang-kala idea sebegini juga dimasukkan dalam plan strategik dan sebagainya. So, apakah future perfect idea yang diolah, yang direka oleh seseorang pemimpin untuk organisasi atau mungkin untuk pasukannya? Mari kita lihat slide yang kedua. So, tuan-tuan dan puan-puan, future perfect idea yang baik oleh seorang pemimpin perlulah idea yang dapat menghayati atau membayangkan apakah idea yang terbaik untuk organisasi. What is the best idea? Dia perlu dapat menghayati. Dia mesti ada idea what is the future perfect idea untuk organisasi. Dapat menghayati, dapat bayangkan. Kalau dia tak dapat bayangkan apakah future perfect idea untuk organisasi atau pasukan dia, maka seorang pemimpin tidak akan tahu nak bawa institusi, organisasi atau pasukan dia ke arah mana. So, dia perlu mempunyai idea yang jelas tentang hala tuju. Apakah yang perlu dibuat? Perlu diberi priority, fokus kepada perkara-perkara utama. Kadang-kadang kita ada banyak perkara yang kita nak fokus, tetapi kita fokus kepada yang utama. Kemudian baru kita fikirkan perinciannya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut, fokus perlulah kepada 3 atau 4 perkara utama. Dan jangan kita fikirkan perkara-perkara yang kecil, kerana itu akan mungkin cloudkan fikiran kita sebagai pemimpin. So, kita fikirkan 3 atau 4 perkara utama, dan barulah bila kita dah fikirkan perkara utama, kita fikirkan perinciannya. Bagi seorang pemimpin, the future perfect idea, setelah kita utamakan apa idea itu, maka selepas itu baru kita fikirkan perinciannya. Dan bukan saja apa yang perlu dibuat, kita juga kena tahu apa yang perlu dielakkan supaya tidak menjejas idea kita itu. Saya beri contoh. Kita semua tahu tentang the Red Arrows. Ini pasukan pembawa kapal terbang untuk air show. Visi mereka yang jelas.
to achieve the perfect issue. Maka tak ada apa-apa rintangan, kekangan atau yang paling teruk sekali kemalangan. So dia kena buat perfect issue yang begitu rancak dan sebagainya, ya, sampai penonton terasa teruja dengan apa yang dibuat. So senang aja visi mereka tu atau perfect idea mereka tu to achieve the perfect issue. Saya masih ingat saya bertugas di Maktab Tentera Diraja. Di Maktab Tentera Diraja, kami anggap setiap pelajar tu mesti arif dalam sukan juga. Selain daripada latihan ketenteraan, selain daripada akademik, dia kena arif dalam sukan, terlibat dengan sukan. So everyone a sportsman. Tiap murid terlibat dengan sukan seboleh-bolehnya mewakili maktab. Ya, setiap individu terpaksa membina keterampilan dan kemahiran untuk lakukan perkara itu. So kalaulah kita ada future perfect idea, bayangkanlah apakah harapan kita 3 atau 5 tahun dari sekarang. Seperti saya sebut, if you don't know where you are going, you are unlikely to get there. Kalau kita tidak merangka future perfect idea kita, hala tuju kita, visi kita, maka kita tak tahu nak bawa ke mana organisasi atau pasukan kita. Dalam sememangnya kebenarannya, it takes either a genius or courage to create simplicity out of complexity. Apa maksudnya ini? Kita ada idea, tapi idea itu kita kena simplify supaya semua orang dapat faham. Ya. Jadi kita kena pandai juga untuk olah idea ini supaya mudah difahami oleh semua. Kalau idea itu kabur, maka mereka yang terlibat dalam mencapai matlamat idea itu tidak akan bergiat aktif ke arah itu kerana mereka tidak memahami sebenarnya secara mendalam tentang idea itu. So it can be a genius, but you also need courage to create simplicity out of complexity. Idea itu mungkin nampak kompleks. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak tahu bahawa idea kita itu adalah idea yang hebat. Future perfect idea yang hebat. Kita gunakan akronim Rusia atau Russia. Mesti relevan. Adakah visi sejajar dengan keperluan organisasi atau pasukan kita? Mesti relevan. Yang kedua, unik. Visi yang unik kepada organisasi kita. Seperti saya kata, kepada Red Arrows, a perfect issue. Kepada Maktab Tentera Diraja, untuk jadikan every student a sportsman. So, visi itu unik kepada organisasi kita. Dan yang ketiga, simple. Visi yang mudah untuk difahami dan dilaksanakan. Dan mesti kita boleh stretch visi itu supaya setiap orang terlibat dapat memberi sumbangan selebih daripada mereka boleh. Going beyond your limit. Kita nak dapatkan tenaga individu dalam organisasi itu untuk membuat lebih daripada yang biasa. Dan yang kelima, individu. Setiap individu ada dan jelas tentang peranan untuk mencapai visi itu. Dia faham. Ya? Dan mereka terlibat untuk mencapai visi itu. Everyone has to play a part. Cuba bayangkan untuk airshow tu, setiap pilot itu memainkan peranan dia. Dia tak boleh seorang itu sambil lever aja. Everyone has a part. So setiap individu itu penting. Dan yang keenam ialah action oriented. Visi yang boleh dilaksanakan dan boleh diukur pencapaiannya. Did we achieve? Adakah kita mencapai apa yang kita hasratkan? Adakah kita mencapai future perfect idea kita untuk sekolah kita? Adakah kita mencapai future perfect idea kita untuk PPD kita atau JPN kita atau maupun kementerian? Apakah yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat untuk mencapai future perfect idea ini? Even the best ideas are not forever. You have to adapt to survive. Sebab kadang-kala selepas beberapa tahun, idea yang sebelum itu perlu diolah, perlu diperbaiki, perlu direvisit. Kita kena lihat semula idea itu, adakah balik kepada perkataan relevan.
adakah ia relevan dengan keadaan semasa. Kerana kadang-kala di luar sana berlaku banyak perubahan. Seperti yang diungkapkan. If the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Artinya, kita kena menyahut cabaran perubahan yang berlaku di luar. Kalau di luar sana banyak berlaku perubahan, maka kita terpaksa berubah juga. Dan berubah kepada berdasarkan future perfect idea kita. Tapi bagaimana kita nak menguji kehebatan future perfect idea kita, jangan lupakan akronim RASIA. So, kita gunakan pendekatan. So, tuan-tuan dan puan-puan, ingat idea itu simple. Sebagai seorang pakar, kita atau sebagai pemimpin, idea yang kompleks pun kita kena jadikan simple. Saya nak kongsi di sini, semasa saya buat PhD saya, co-supervisor saya adalah daripada negara Ghana. Nama dia ialah Profesor Ernest Teko Lamy. Dan beliau menyatakan bahawa dia mengajar neurofisiologi. Fisiologi tentang otak. Dan bukan mudah kerana neurofisiologi adalah satu-satu aspek yang memang mencabar kalau nak ajar. Tapi dia mengambil banyak masa untuk nak merancang satu-satu topik yang nak diajar. Dan topik ini bukan diajar kepada mereka yang mengikuti kursus perubatan yang ijazah pertama. Tetapi yang akan jadi spesialis. Mereka dah ada ilmu. So sekarang nak bawa mereka ke satu peringkat yang lebih tinggi. Tetapi saya lihat slide-slide dia dan dia kongsi bersama saya, dia kata it's so important. Yes, it is complex, but it's so important to make it simple to understand. Tanpa kita berkompromi tentang kualiti pengajaran dan pembelajaran. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa dalam organisasi apakah future perfect idea kita. Kita masuk ke slide yang terakhir. Future perfect, kita tetapkan the specific. Pada tarikh apa kita nak capai the future perfect idea. The specific things that I will have achieved by then will be the following. I will have written a book. I will have visited 2 countries. I will have formed a team to achieve a gold medal dan sebagainya. So jangan lupa, your future is created by what you do today, not tomorrow. So hari ini anda kena rancang apa yang perlu dibuat untuk masa depan. It's today. Sebab itu anda perlu ada keterampilan untuk merancang masa depan itu dan mencari future perfect idea anda. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Seperti biasa, jangan lupa kita dapat ilmu daripada pelbagai sumber, melalui jurnal, melalui makalah, melalui perbincangan profesional. Jangan lupa, books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. Dan ingat, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So remember for today, your future is created by what you do today. Sebagai pemimpin, rancanglah the future perfect idea anda. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian yang amat menarik tadi, perkongsian yang bertajuk Future Perfect Idea. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat memanfaatkan kerja buat kita di dalam bidang masing-masing, khususnya dalam bidang pendidikan. Baik, seterusnya untuk tidak melengahkan masa, kita akan teruskan dengan sesi yang kedua, iaitu pembentang yang akan disampaikan oleh pembentang yang hebat di sini. Ya, alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan pembentang yang hebat, iaitu Dr. Siti Hayati. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang Dr. Siti Hayati. Ya, selamat datang ke CDL Hands-on Cluster IPG. Baik, yang pertama. Kemudian yang kedua,
Baik, sebelum tu Siti boleh dapat apa nama dengar suara saya? Dengar Dr. Hadi. Jelas ya? Baik. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih lah ya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Siti Hayati binti Haji Muhammad Yusof atas kesudian menerima jemputan kami untuk berkongsi-kongsi idea dalam slot CDL hands-on cluster IPG pada petang ini. Baik, tajuk yang akan dikongsikan oleh Dr. Siti Hayati ialah pendidikan seni visual dalam konteks sistem nilai dan sosio budaya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Siti, saya ingin perkenalkan sedikit latar belakang Dr. Siti Hayati ini ya. Baik, nama penuh Dr. Siti adalah Dr. Siti Hayati binti Haji Muhammad Yusof ya. Beliau merupakan seorang pensyarah cemerlang ya di Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Perak ya. Di samping itu juga beliau merupakan ketua unit ya, unit pendidikan seni visual dalam di Jabatan Sains Sosial IPG Kampus Ipoh ya. Dan beliau merupakan pelajar lepasan Institut Perguruan ataupun Maktab Perguruan Kuala Terengganu ya, dan memperoleh PhD dari UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim dengan pengkhususan pendidikan seni visual ya, dan beliau bergerak aktif dalam pembangunan kurikulum dan pedagogi seni. Beliau berpengalaman mengajar di beberapa buah sekolah termasuk sekolah berasrama penuh SBP sebelum menganggotai warga Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh sejak tahun 2010 hingga kini ya. Dan Dr. Siti Hayati terlibat secara aktif dalam penggubalan ringkasan maklumat kursus RMK dan juga maklumat kursus MK khusus pendidikan seni ya. Beliau juga pernah terlibat ya. Beliau terlibat dalam beberapa penyelidikan di peringkat Institut Pendidikan Guru dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia serta pernah membentangkan hasil kajian di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa ya. Alhamdulillah lah kita dapat satu figure yang hebat pada petang ini ya. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan dalam talian ya, kita sama-samalah ambil ruang dan peluang ini mendengar ya apa yang disampaikan oleh Dr. Siti Hayati pada petang ini. Baik, Dr. Siti ya, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkanlah ya kepada Dr. Siti untuk melaksanakan atau untuk meneruskan ya pembentangan. Dipersilakan Dr. Siti Hayati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berbahagia Dr. Abdul Hadi bin Makdawi ya, pensyarah cemerlang grade khas Justasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Barisan urus dia program ya, barisan partisipan ya, yang saya tengok tadi ada beberapa orang sahabat-sahabat saya lah daripada IPG Campus yang lain. Terima kasih berada di talian ya. Saya di sini hari ini nak membentangkan sedikit perkongsian lah, orang kata perkongsian tentang kalau kita tengok ya, tajuk saya pada petang ini ialah pendidikan seni visual dalam konteks sistem nilai dan sosio budaya ya. So saya ceritakan sikit sinopsis lah ya, sinopsis. Kalau kita tengok di sini apa yang saya nyatakan di slide ini, saya ada tekankan tentang nilai sistem ya, nilai sistem dan juga sosio budaya. Walau bagaimanapun apa yang saya cuba highlightkan nanti di sini ialah perkongsian ilmiah saya pada petang ini lebih kepada bentuk dan makna lah ya. Sebab sebelum ni kalau kita tengok ya,
Masa saya bersekolah dululah, pengalaman sekolah dulu, masa SPM dulu, bila ambil seni, pendidikan seni tu dia lebih kepada orang kata apa, kita lukis je untuk kita lulus SPM. Kita tak tahu pun apa benda bentuknya ke makna, kita tak tahu. Cikgu kata okey lukis macam ni, kita lukis. So kita tak nampak sebenarnya setiap apa yang kita lukis itu dia ada bentuk di situ dan dia ada makna di situ. Jadi saya ambil sikit di sini lah maksud sistem nilai ya. Setiap aspek kehidupan manusia berkaitan dengan sistem nilai. Nilai yang berkait rapat dengan pengalaman dan pendirian seseorang sehingga mempengaruhi tindakan individu tersebut ya. Sistem nilai berdasarkan kepercayaan dan tradisi yang dipegang oleh sesuatu kelompok. Ini termasuklah seperti nilai spiritual ataupun keagamaan. Dan sistem nilai juga tidak boleh memuaskan hati semua pihak. Ya, ia merupakan dimensi yang amat relevan dengan sikap dan amalan masyarakat berkenaan. Dan kalau kita tengok sosio budaya ni, saya ringkaskan macam ni lah. Kalau kita kata budaya ni dia ada berkaitan dengan simbol. Ya. Simbol-simbol yang kita pindahkan daripada generasi yang terdahulu kemudian dikembangkan kepada masyarakat yang barulah. Ya. Tetapi simbol-simbol ini dia ada pelbagai persepsi. Okey, dan simbol-simbol yang dipindah ni yang saya kaitkan dengan bentuk dan makna tadi. Kalau kita pergi kepada sosial pula, sosial ini dia lebih kepada apa yang orang kata sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Walau bagaimanapun kalau kita tengok budaya ini dia bukanlah satu yang permanent ya. Dia sentiasa akan berubah sama ada daripada tingkah laku ke kepercayaan ke dan nilai-nilai yang ke depan ni lah. Jadi kalau kita tengok perubahan kepada budaya ini dia bergantung kepada masyarakat yang orang kata dia tidak statik. Itu makna yang kita katakan budaya tadi. Jadi kalau dalam seni pun macam tu juga. Itu yang saya nak sentuhkan. Bagaimana seni itu dalam konteks sistem nilai dan juga budaya. Okey. Kalau kita tengok manusia ini dia ada makhluk budaya manusia yang dalam kehidupan menggunakan simbol untuk berkomunikasi. So itu sebab kalau kita macam kalau orang-orang seni ni kalau dia berkarya, karya itu canvas dia itu dia tidak datang kosong lah ya. Maknanya ada maksud di situ, ada bentuk di situ dan dia ada makna di situ. Saya ambil contoh yang inilah ya. Contoh satu gambar buluh Bamboo and Rock karya Chu Shin tahun 1749. Kalau kita tengok, yang ini saya kaitkan bentuk dan makna dalam konteks macam mana dia menyumbang kepada sistem nilai dan sosial budaya itu sendiri. Kenapa kalau orang Cina kita tengok kan, biasa masyarakat Cina dalam satu perayaan tahun baru Cina lah contoh. Kita akan tengok dia akan pergi mana-mana shopping komplek ke, dia akan cari pokok-pokok buluh pokok-pokok buluh dia akan letak di rumah dia. Sebab apa? Kalau kita tengok buluh itu sendiri membawa terjemahan maksud dia, simbol dia sebagai bila saat perayaan tahun baru Cina itu dia membawa keberuntungan, dia membawa keberkatan. Itu dari segi dia punya sosial budaya dia lah, daripada dia punya sistem nilai. Sistem nilai ni kadang-kadang dia tak boleh berubah. Ada sistem nilai yang dia boleh berubah, ada sistem nilai yang tidak berubah. Yang tidak berubah itulah kepercayaan animisme. Contoh nanti saya akan sentuh sedikit tentang bagaimana orang asli pribumi yang mempunyai pelbagai etnik, bagaimana dia melihatkan persekitaran itu sebagai satu sistem nilai yang dia tak boleh ubah. Yang dari kepercayaan dari turun-temurun daripada generasi sebelum dia sampailah ke generasi sekarang, dia mempercayai itu sebagai satu sistem nilai. Tetapi ada sistem nilai yang boleh berubah. Okay, kalau kita tengok macam pokok buluh ini, kalau kita tengok perayaan Tahun Baru Cina terutamanya, dia mesti akan beli pokok buluh. Sebab pokok buluh dia macam saya sebut tadilah, di samping itu dia akan tanglung yang dia beli pun dia akan ada warna merah. Warna merah tu memang warna kemewahan, warna keberuntungan, warna yang bawa energi. Jadi itu sebab kalau kita tengok kenapa orang Cina suka kepada pokok buluh semasa perayaan hari Tahun Baru Cina lah. Sama juga kalau kita tengok kenapa golongan bangsawan, golongan raja, Maharaja Cina terutama Maharaja Cina, kenapa pakaian dia kalau kita tengok dia guna warna kuning dan dia ada simbol-simbol haiwan flora ke fauna ke, dia ada simbol-simbol yang menunjukkan, contoh dia singa ke naga ke, yang menunjukkan kekuatan haiwan tersebut. Kalau kita tengok gambar yang saya tunjuk ni saya cuba buat slideshow yang ni. Kalau kita tengok dia punya
dia punya kerusi dia, bentuk dia punya kerusi ni kan, dia ada macam kaki binatang kan kita tengok di sini. So itu sebagai satu bentuk yang membawa kepada makna dan juga simbol. Simbol sebagai maharaja Cina ataupun maharaja apa sajalah yang kita perlu taat, yang kita perlu menghargai dia, menghormati dia sebagai ketua. So inilah yang kalau kita tengok kenapa pakaian dulu ke ataupun karya-karya sebelum ni ke, dia punya bentuk itu membawa makna, sesuatu makna lah. So contoh yang ini, contoh yang kedua. Okey, sekejap. Contoh yang kedua ni, kalau kita tengok ini poster. Kalau orang seni dia biasalah berjumpa dengan poster, dia biasa berjumpa dengan risalah, itu biasa. Jadi kalau kita tengok macam poster ini, dia ada dua warna. Okey, dua poster dan warna ini mempunyai warna yang samalah. Poster dan risalah ini mempunyai warna yang sama, itu warna merah. Dua poster menggunakan warna merah dan risalah ini juga menggunakan warna merah. Tapi dalam konteks yang berbeza. Bentuk ataupun orang kata dia punya elemen yang sama, kalau untuk seni dia tahulah warna, tetapi dia membawa persepsi, dia membawa makna yang berbeza. Kalau di dalam poster ini, kalau kita tengok kenapa dia menggunakan warna merah, dia untuk menggambarkan yang merah itu pedas, contoh spicy kalau kita tengok di sini lah. Okay. Kemudian kalau kita tengok di risalah ini pula, dia lebih kaitan dengan thalassemia untuk menunjukkan merah itu warna darah. So dalam konteks ini, bentuk satu-satu bentuk itu dia membawa makna. Ya, dia tidak, orang kata kalau kita menghasilkan satu-satu karya itu dia tidak kosong lah, maksudnya bukan kita hanya seronok, tidak, dia tetap ada disiplin ilmu seni di situ. Kenapa kita guna warna merah, kenapa kita tak guna warna hijau. So semasa kita menghasilkan karya seni ini, kita dalam minda kita akan sentiasa ada timbang lah, dia punya pertimbangan dari segi warna, aspek warna kita nak buat macam mana kita nak nampak, nak highlightkan sesuatu isu dalam kita punya karya. Ya, so sama juga dengan yang ini, memetik daun tembakau di Kelantan. Saya ambil satu contoh 1962 Muhammad Hussein Enas. Ya, Muhammad Hussein Enas ini kalau kita tengok karya-karya dia semua berasaskan kepada figura. Ya, kalau kita tengok di sini kaitan dengan sosio budaya tadi, kaitan dengan sistem nilai, kita tengok masyarakat di Kelantan, khusus di Kelantan, yang keluar bekerja itu kebanyakan ialah kaum wanita lah. Itu secara kalau kita tengok, kita menikmati ataupun dia punya sosial budaya itu, kalau kita tengok orang Kelantan, wanita Kelantan ini dia memang rajin bekerja, dia akan keluar bekerja. Ya. Dan kalau kita mengkaji pula karya Hussein Enas ni, biasanya dia punya karya memang banyak kepada figura. Itu sebab Hussein Enas ini dinobatkan sebagai pelukis diraja potret untuk seni lukis potret lah. Ya. Dan kita tengok salah satunya Hussein Enas ini, kalau saya dapatan saya lah, hasil kajian saya, kalau kita tengok kebanyakan wanita, figura wanita yang dia lukis itu kebanyakannya menunjukkan tentang dia punya sosioekonomi. Ya, dia banyak menyatakan tentang pendapatan orang perempuan Kelantan ni keluar bekerja, banyak kalau kita tengok dia punya karya kebanyakan yang begitu. Dan salah satu sebabnya yang saya hasil kajian saya, pembacaan saya, sebab Hussein Enas ini dia bukan orang Malaysia, dia bukan orang tempatan, asal daripada Indonesia, ya. Dan dia memuji kecantikan orang Malaysia lah, khusus orang Kelantan, ya. So ini antara contoh daripada Hussein Enas, sama juga dengan contoh kedua yang saya bagi di sini, Kelambu, ya, karya Zulkifli Buyung. Apa yang kita tengok di sini ialah perkaitan antara sosial budaya yang ingin diketengahkan masyarakat Melayu pada ketika itu, menggunakan kelambu, sebab kita tak ada, kalau sekarang kita tahulah kita ada macam-macam alternatif untuk menghalau, untuk mengelakkan nyamuk, ya. Tapi kalau dulu dalam masa yang sama, dia lebih kepada untuk elemen kekeluargaan. Macam mana dia nak pupuk kasih sayang, nak merapatkan dalam satu ahli keluarga itu. Kalau itu sebab kalau kita tengok dalam karya Zulkifli Kelambu ni, kita tengok beberapa figura perempuan, ya, sambil bentang pasang kelambu, ya, kita tengok macam mana watak figura wanita itu digambarkan. Macam mana sambil pasang kelambu itu ada orang kata permainan di situ, ada maknanya sosial budaya di situlah. Ya, macam mana pada ketika itu, pada tahun 1964 itu, kelambu itu menjadi satu subjek matter, menjadi satu tema
kepada Zulkifli Buyung untuk menghasilkan karya dia. Sama juga Zulkifli Buyung dia ada menghasilkan karya membakar kertas lah, semut semua. Yang kalau kita tengok dia majoriti kebanyakan karya dia adalah berlandaskan kepada sosial budaya masyarakat tempatan pada ketika itulah. Dan sekarang pun kalau kita tengok ada juga karya-karya dalam konteks digital ya, masih ada juga tema seumpama ini. Tapi kalau konteks sistem nilai tadi, seperti yang saya sebut tadi, dia ada simbol dia punya bentuk-bentuk dia untuk menyampaikan sesuatu makna. Okey, kemudian saya kalau satu lagi ya, kalau kita tengok ya, sosial budaya dalam konteks kita tengok, kalau macam di Bali, kalau berkesempatan untuk melihat tarian barung kan, tarian barung ni kalau kita tengok itu satu dia punya kepercayaan dia. Tarian barung ni kalau kita tengok dia punya kepercayaan dia, apa yang cuba disampaikan di sini ialah tokoh untuk mempertahankan kebaikan. Kalau kita tengok untuk tarian barung dia punya bentuk dia macam mana dia buat, sebab dia punya kostum, saya berpengalaman untuk tengok jugalah tarian barung ni. Dia punya kostum, dia punya jalan cerita, kita nampak yang tokoh dia ni dia beri watak singa. Ya, macam mana dia bertarung untuk kebaikan, untuk menghalang keburukan. Dan kalau kita tengok untuk tarian barung ni dia ada watak lawan dia ialah Rangda lah, yang menggunakan kuasa sihir dia untuk membawa keburukan kepada masyarakat pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok apa yang saya cuba sampaikan di sini, dia ada kaitannya dengan macam mana bentuk tadi membawa makna kepada sosial budaya, kepada sistem nilai. Sama juga dengan macam saya sebut tadi, orang asli, masyarakat orang asli pribumi. Pengalaman saya mengajar masa tingkatan 6 dulu ya, kalau kita tengok ada satu tajuk pada ketika itu, tajuk STPM lah ya. Dia minta calon untuk melukis satu gambar yang ada elemen spiritual. Ya, jadi kebetulan saya mengajar sekolah itu 60% pelajar dia adalah pelajar orang asli ya, tingkatan 6 pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok dia punya hasil karya, kebanyakan dia punya karya banyak kepada elemen ataupun unsur-unsur animisme. Ya, sebab masyarakat orang asli ni yang pelbagai etnik ni dia sangat menjaga alam sekitar. Sebab pada dia kalau dia tak jaga alam sekitar itu akan ada malapetaka yang menimpa dia punya kaum dia lah. Jadi orang asli dia sangat percaya kepada dia punya animisme, dia sangat menjaga tentang hutan dia lah, binatang dia sampaikan dalam setiap karya yang saya lihat pada ketika itu dia menghasilkan satu saya nampak serangga, dia buat serangga merah, semut merah, dia istilahkan sebagai semut merah lah. Bila saya tanya kenapa semut merah itu, apa maksud, apa bentuk semut merah itu membawa makna yang bagaimana dalam kehidupan seharian masyarakat orang asli, pelajar ni jawab, dia kata semut merah ini kalau ada datang pada rumah, datang masuk rumah, maknanya membawa ancaman lah, malapetaka. Itu satu. Kemudian dia juga lukis tasbih. Saya ingatkan tasbih pada itu, tasbih kita berwirid kan. Dia kata tasbih itu sebagai lambang macam mana untuk dia menghalau sihir ataupun gangguan lah. Itu kepercayaan animisme masyarakat orang asli pada ketika itu yang saya lihat sebagai satu sistem nilai yang susah nak diubah. Sampai sekarang pun masih ada. Itu yang kita katakan sistem nilai ini yang kadang-kadang boleh berubah dan kadang-kadang tidak boleh berubah. Okey? Jadi itu antara beberapa contoh lah kalau kita tengok ya. Sebenarnya banyak lagi kalau kita tengok, sebenarnya banyak lagi contoh yang saya tengok. Okey, sorry ya ada gangguan. Contoh lagi kalau kita tengok ya, satu lagi dari segi seni bina. Ya sebenarnya banyaklah kalau kita sini saya hanya bagi beberapa contoh sajalah. Dia ada juga seni bina kalau kita tengok kan. Kenapa seni bina rumah di Kelantan dia punya tangga ialah ganjil. Ya, dia tidak akan ada tangga yang 6 tangga ke 8 tangga ke 10 tangga, tak, dia akan ganjil. Itu dia ada kaitannya dengan tasbih kita yang ganjil lah 33 kan, kita punya tasbih manik biji tasbih kita 33. Sama juga kalau kita tengok macam mana masyarakat India lah contoh ya. Masyarakat India
Kenapa bila satu-satu majlis perkahwinan dia akan ada pokok pisang, pokok pisang. Kan? Itu pun ada juga kaitan dengan dia punya sistem nilai dia, sosio budaya dia. Cumanya yang saya melihat untuk yang semasa ni lah, kalau kita tengok karya-karya pelukis kan, dia lebih kepada isu semasa. Kalau macam dulu isu semasa, macam saya sebut tadi lah, budaya ini dia tidak kekal sebenarnya. Budaya ini dia ada yang menjadi trending lah, macam kalau satu ketika dulu kalau kita tengok ya, macam juga kita lah, macam kita kehidupan seharian kita. Hari ini tema kita suka pakai, katakanlah kita suka jazz ke, contoh muzik yang kemudian tu dah lebih kepada pop ke, dah berubah. So sama juga dengan yang karya pada satu masa dulu, dia sangat-sangat kalau kita tengok sangat mengambil kira tentang situasi semasa. Sama juga dengan kaligrafi. Kalau kita tengok kaligrafi, kaligrafi Cina dan juga kaligrafi Islam. Dia ada perbezaan antara kaligrafi Cina dan juga kaligrafi Islam. Kalau kaligrafi Cina, dia banyak menunjukkan kepada Cina ni biasalah dia dalam kehidupan dia nakkan keberuntungan, macam kita jugalah, dia nakkan keberuntungan ya. Dia punya kaligrafi itu dia ada beberapa jenis kaligrafi, dan kaligrafi dia itu lebih kepada untuk orang kata jemput rezeki datang, untuk jemput kekayaan itu datang. Berbeza dengan kaligrafi Islam. Kalau kita tengok kaligrafi Islam ini, dia menjadi hiasan di masjid-masjid, dan dia bukan setakat terbatas kepada agama saja, tetapi dia ada elemen-elemen kehidupan yang dikaitkan dengan apabila kita mati nanti ke akhirat. So dia ada perbezaan dari situ juga. So itulah yang saya kata tadi, sosio budaya macam mana bentuk dan makna itu membawa maksud kepada satu-satu perkara. Jadi kalau macam kita yang belajar seni ini, kita tidak kata hanya melukis tanpa ada rasa di hati lah. Ya, mesti ada sesuatu yang, sebab kita tahu nilai itu satu dimensi yang sangat relevan dengan sikap kita, amalan kita. So ada nilai yang kita memang tak boleh, nilai yang kita stick sampai sekarang. Tetapi ada nilai yang dia berubah berdasarkan perubahan semasa. Ya. Saya teringatlah masa zaman dulu kan, masa zaman saya belajar dulu, pada ketika itu bila penulisan tesis pada ketika itu, contoh Madani ni kataan yang dah biasa kita guna. Pada tak silap saya 2000 berapa ke 2000, perkataan Madani itu biasa sangat untuk melahirkan masyarakat Madani, untuk melahirkan pelajar yang Madani. Sekarang ni kita melihat untuk masyarakat Malaysia, untuk Malaysia Madani kan. So Madani tu kita nak satu bangsa yang bertamadun, satu bangsa yang berbudi pekerti, satu bangsa yang orang kata yang maju ke depan, yang balance dalam hidup dia balance. Itu yang kita nakkan. Sama juga dalam seni, penghasilan seni ini, karya seni ini, kita masih kalau saya lihat contohlah saya ambil macam karya Renaissance macam mana karya Renaissance pada ketika itu dihasilkan masa zaman Rokoko Barok dulu kan. Kalau kita tengok Renaissance ini, dia punya karya berasaskan kepada kitab Injil, Bible. So setiap karya sebab dia ada terma dia yang karya itu kadang-kadang menunjukkan tentang kelahiran, menunjukkan tentang macam mana satu masyarakat itu kena menghormati ketua pemimpin dia. So kalau kita tengok seni bina dia lebih kepada seni bina yang orang kata klasik. Dia lebih kepada seni bina raja-raja pada ketika itu. Kalau dia punya karya biasa itu, kita nampak. Saya buat pameran baru ini bertemakan Renaissance, mendapat kritikan juga daripada pesyarah-pesyarah sebab katanya kenapa pamerkan karya-karya seumpama itu Renaissance. Kalau ni ramai ni kawan-kawan saya ni, partisipan ni, pesyarah-pesyarah IPG ni, seni, kenapa pamerkan gambar-gambar yang biasalah Renaissance, dia ada gambar yang separuh bogel, ada gambar-gambar yang erotik sikit. Tapi sebenarnya itulah aliran Renaissance yang dia akan melalui perubahan, perkembangan dia dari semasa ke semasa.
So kalau orang yang tidak belajar tentang seni ini, dia ingat kita melukiskan benda-benda yang macam ada unsur-unsur apicistan di situ. Sebenarnya tak ya, sebab perkembangan pengaruh dia itu berbeza dari masa ke semasa. Sebab kalau kita belajar tentang seni ini, kita ada Renaissance, Rokoko, Barok semua dan sebagainya lah. Jadi kalau kita tengok itu sebenarnya sistem nilai sosial budaya pada waktu itu, pada ketika itu, ya, daripada bentuk itu dia mencipta makna. So berbeza dengan sekarang, kalau sama juga dengan catat Islam. Kalau kita tengok catat Islam kan, dia tak sama dengan aliran Renaissance semua. So itulah yang kita katakan macam mana pendidikan seni itu dalam konteks sistem nilai dan juga sosial budaya. Dia akan berubah kalau macam kalau kita katakan sosial budaya itu sosial kan, bagaimana dia berinteraksi dengan persekitaran dia, macam dia menjadikan itu sebagai satu budaya dan kehidupan dia, budaya yang tidak statik, budaya yang bukan permanen, budaya yang yang ada relevan dengan kehidupan seharian kita. So itu antara karya-karya yang kalau kita tengoklah ya, mempunyai satu, orang kata kadang-kadang karya ini bukan kadang-kadang lah, memang karya ini untuk menyampaikan satu wadah ke satu maklumat ke, itu sebab karya seni ini kita katakan salah satu daripada peranan seni ini sebagai komunikasi visual. Komunikasi visual apa maksud saya? Kita melihat dan kita berkomunikasi dengan apa yang kita lihat. Jadi interpretasi, persepsi orang itu tidak sama. Kalau orang yang ada ilmu tentang seni, dia boleh bercakap tentang seni dalam konteks disiplin ilmu seni itu sendiri. Dia tidak akan tersasar. Tetapi kalau orang yang tidak belajar tentang seni, dia akan bercakap secara verbal apa yang dia nampak sajalah. So kalau kita tengok, seni itu juga sebahagian daripada macam mana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi dengan persekitaran kita. Itu sebab kadang-kadang ada perkara yang kita tidak boleh luahkan dengan verbal, kata-kata. Ada perkara yang kita luahkan dalam cara menghasilkan karya seni itu untuk tujuan sama ada propaganda ke, untuk tujuan politik ke, untuk tujuan promosi ke dan sebagainya lah. Itu yang saya katakan kenapa ya seni itu kalau kita tengok dia sangat luas, perspektif dia sangat luas dari kacamata kita, orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Bukan maksudnya orang yang tak ada ilmu tu tak pandai, tak. Maksud saya dalam konteks pendidikan seni itulah ya. So kalau kita tengok setiap satu-satu karya itu, ya, setiap satu-satu karya itu dia memang ada dia punya pengaruh di situ, sosial budaya di situ, sistem nilai di situ, ya, melalui bentuk-bentuk makna yang dicipta. So saya selalu tegaskan ya, kalau apabila saya mengajar dalam kelas, kanvas itu ataupun apa saja medium yang kita gunakan, dia tidak datang dengan kosong, ya. Dia ada saja apa yang ingin dia sampaikan lah, ya. Itu antara beberapa contoh lagi lah. Dan sama juga kalau kita tengok ya, banyak sebenarnya karya-karya kalau kita tengok karya barat lah contohnya. Kenapa kalau kita tengok masa apa contohnya Teh Ho Kiat, pelukis Teh Ho Kiat. Maaflah saya tak ada tunjuk gambar di sini ya, sebab saya anggap perkongsian ilmiah kita pada petang ini hanya santai-santai saja. Okey, kalau kita tengok Teh Ho Kiat dia banyak lukis tentang landscape. Teh Ho Kiat landscape. Dan kenapa dia banyak guna warna kuning? Kalau kita tengok karya Teh Ho Kiat ni, kenapa dia banyak menggunakan warna kuning? Sebab kalau kita untuk orang seni ini, dia tahu kalau kuning itu menunjukkan untuk teknik pencahayaan. Kenapa dia banyak gunakan warna kuning? So kalau kita tengok Teh Ho Kiat ini, simbol-simbol yang dia gunakan ya, simbol-simbol yang digunakan dia banyak menunjukkan tentang ekonomi ya, pembangunan ekonomi. Dia banyak kepada isu-isu yang untuk macam mana untuk membangunkan ekonomi, macam mana dia menceritakan masyarakat Cina ya, ekonomi dia, sumber pendapatan dia dengan kehidupan laut, dia banyak yang macam tu. Sama juga dengan kalau kita tengok dengan apa tu, Latif Muhyiddin ya, beberapa pengkarya yang semuanya yang lukisan mereka itu ada simbol, ada makna di situ. Ada bentuk dia yang membawa kepada makna. Apa yang saya sebutkan ini ya, perkara-perkara yang saya sebutkan ini sebenarnya dia menyumbang kepada sistem nilai, dia menyumbang kepada sosial budaya. Dan kalau kita sebut sistem nilai ini, dia banyak lebih kepada kepercayaan lah, kepercayaan ataupun adat. Ya, kepercayaan ataupun adat. Kalau kita tengok ya,
pertukangan di Kelantan contoh dia kan. Kenapa kita tengok macam sampan macam nelayan di Kelantan, sampan dia kenapa dia banyak menggunakan dia punya sampan itu menggunakan paruh burung. Paruh burung ada macam-macam lah, burung bangau dan sebagainya. Kenapa dia menggunakan orang kata haiwan fauna di situ? Kenapa? Itu semuanya ada kaitan dengan kepercayaan dia. Kenapa macam burung bangau rajin bekerja ke, semuanya ada simbolik-simbolik di situ. Yang kadang-kadang kita tanya kenapa nak buat macam ni. Kalau orang seni ni bila kita buat sesuatu, bila kita melihat sesuatu karya, kita akan bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa bukan begini, kenapa bukan begitu. So kita tidak terima kosong lah kalau kita sama juga dengan permainan warna. Kenapa kena warna macam ni? Kenapa bukan warna macam tu? So itu yang saya sebutkan ni, dia balik basic kepada disiplin ilmu seni itu sendiri. So kalau kita tidak ada ilmu, memang kita buat hanya untuk orang kata untuk kalau untuk budak SPM dia untuk dia lulus sajalah, kalau STPM pun untuk lulus sajalah. Itu sebabnya kalau kita nak kata macam sistem pendidikan lah contoh kalau kita tengok SPM dia tidak banyak menggunakan teori, dia tidak banyak belajar teori lah maksud saya. Dia banyak kalau belajar seni dia melukis. Okey, jadi bila teori itu kurang, dia kurang memahami tentang konten, tentang kandungan. Sebab cikgu biasanya di sekolah ini dia akan target untuk lulus exam lah. Sama juga dengan STPM, cuma bezanya bila STPM ini dia ada teori kertas satu dia ada teori. Jadi pelajar kita dia akan belajar tentang konten. Masalahnya ini dah kait dengan masalah pula lah. Masalahnya bila kita mengajar student IPG ni, dia ada masalah sikit dari segi konten lah, dari segi teori. Sebab bila kita mengajar untuk dia menghasilkan satu-satu karya tu, kita kena beri pendarahan lebih sebab dia tidak belajar teori secara orang kata secara spesifik. Dia hanya umum, belajar tapi umum. Dia berbeza dengan kalau calon STPM ni dia memang belajar teori. Jadi itu yang kalau kita lihat kadang-kadang student kita ni, student yang sekarang ini, dia student saya lah bila kita kata okey, kat mana sistem nilai dia? Macam kita tunjuk satu-satu karya, kat mana sistem nilai dia? Kat mana sosial budaya dia? So macam mana bentuk ini tercipta untuk membawa maksud makna? Dia tak boleh bercakap melainkan kita ajar dia. Maknanya benda-benda itu sebenarnya dia tidak nampak. Jadi itu yang saya cubakan ke tengah di sini dalam tempoh yang tak berapa lama ni, tak apa, tapi saya harapkan kita punya partisipan di sini dapat sesuatu daripada apa yang saya bincangkan walaupun tak menyeluruh lah So sebenarnya ada beberapa lagi yang kita tengok kan, kenapa seni catat India contoh, seni catat India kenapa dia ada pengaruh tentang dewa-dewa. Kalau kita tengok kebanyakan catat India kan, dia banyak dia punya karya itu base kepada dewa-dewa dia lah yang dia percaya. Dewa dia begitu, begini. So benda-benda itu sebenarnya itu yang saya katakan dia ada kaitan dengan sistem nilai dan sosial budaya dia sendiri. Itu yang perkembangan kalau kita tengok seni catat India dia berbeza dengan seni catatan Cina. Macam kalau catatan Cina dia ada, kalau kita tengok untuk menunjukkan dia punya bentuk yang digunakan contoh ikan koi yang menunjukkan untuk kekayaan dia. So kalau kita tengok banyaklah rumah kalau kita tengok dia suka membeli, kalau kita pergi ke mana-mana pun dia akan jual karya-karya seumpama itu. Sama juga dengan karya yang ada air mengalir. Karya yang air mengalir, gunung-gunung, contoh gunung. Kenapa kalau kita tengok kalau kita masuk kedai makan sebab saya suka berbual dengan student saya dari pelbagai bangsa ni. Kalau Cina saya kata kenapa kalau saya tengok kedai Cina dia akan ada air, ataupun rumah orang Melayu pun ada juga. Kenapa ada gunung, ada air? Kenapa, apa maksud? Apa sistem nilai yang memang ada dalam sosio budaya kelompok bangsa ini? Dan biasanya jawapan yang saya terima untuk keberuntungan lah, untuk tuah. Dia kata tuah. Kalau maknanya air mengalir itu tuah datang. Maknanya datang masuk ke kedai itu orang ramai akan datang. Sama juga dengan ikan tadi. Maknanya dia memanggil rezeki untuk datang. Jadi itu antara yang saya sebut tadi kepercayaan. Sebab ada kalanya simbol-simbol ini dia diwarisi daripada generasi lama sampailah generasi yang sekarang ini. Dan ada
yang masih diguna pakai, yang ada dah contemporary lah ya. Seni digital sekarang kita dah ada contemporary, tapi masih juga ada elemen-elemen seperti itu. Sebab kadang-kadang kita tengok ya, macam-macam sebenarnya kalau kita tengok seni ni, kalau saya nak kupas satu persatu, dia banyak sebenarnya. Kalau kita tengok macam mana bentuk-bentuk itu memainkan maksud, macam mana bentuk-bentuk itu mewakili watak-watak, macam mana bentuk itu menyampaikan, orang kata, satu maklumat, komunikasi non-verbal. So benda-benda itulah yang sebenarnya bila kita belajar seni, kita bukan hanya setakat melukis dan sebagainya, tapi kita menterjemahkannya dalam konteks untuk memberi satu nilai baru, satu maklumat baru kepada pelajar kita, khususnya student kita di IPG ini. Ya, kadang-kadang kita, bila saya mengajar, saya sekesian tengok student kita. Ya, dia banyak benda yang dia tak tahu, yang sebenarnya kalau kita memang kena betul-betul, maknanya kena memberi dia ilmu yang global, yang menyeluruh. Sebab kita tengok kalau untuk seni ni, dia memang kalau macam orang yang bukan basic seni, kita tak kisah sangat. Dia tak tahu, dia tak faham tentang sistem nilai, dia tak faham tentang sosial budaya, dia tak faham tentang bentuk, dan mana kita tak rasa apa sangat. Tetapi kalau macam student kita yang ambil seni di IPG, kalau dia tak tahu semua tu konten seumpama itu, kita rasa sedihlah kita terpanggil untuk memberi pedahan, untuk memberi mereka satu, sebab sebenarnya ini satu ilmu yang baru kalau kita tengok kan. Sebab kadang kita ajarkan kenapa dalam tipografi, contoh dalam tipografi itu, kenapa tipografi itu pun ada pelbagai. Kenapa dalam, kalau kita tengok contoh dia macam yang saya sebut tadi, poster dengan risalah, kenapa dia ada perbezaan di situ, yang kadang-kadang kalau kita bagi pada student kita, dia tak boleh beza pun, dia tak boleh menghuraikan pun. Itu yang sedikit perkongsian daripada saya tentang macam mana satu-satu karya, macam karya Pago-Pago banyak lagi lah karya Van Gogh, banyak karya yang kalau kita tengok, kita teliti kan, kita fahami, hayati apa yang sebenarnya pelukis nak sampaikan. Semuanya dia ada kaitan dengan sistem nilai, dia ada kaitan dengan sosial budaya pada satu-satu masa. Cumanya untuk kalau budaya, dia tidaklah macam saya sebut tadi, dia akan ada perubahan juga ya. Dia tidak statik, dia berubahlah. Kalau macam karya sekarang, karya digital macam pelukis yang saya lupa dah siapa, Mu'il Latif antara karya seni digital yang popular ya. Kalau kita tengok karya-karya dia masih juga menggunakan elemen-elemen seni ya, masih juga menggunakan disiplin ilmu seni itu dalam karya dia, masih ada elemen-elemen yang itu. Cuma diberi nafas baru, contemporary, untuk semasa, untuk yang ke depan ini, seni itu pelbagai, variasinya pelbagai. So kita dah nampak dah beberapa pengkarya-pengkarya dan yang mula yang maknanya seni itu masih boleh dihasilkan, masih ada estetiknya, masih ada artistiknya, walaupun menggunakan digital. So cuma dia punya proses sahaja yang berbeza. Tapi dari segi nilai estetika dia, daripada pertimbangan sistem nilai dia, judgemental dia, sosial budaya dia, tetap ada di situ. Jadi secara tidak langsung kalau kita tengok, kita hayati karya-karya seni ini, dia memang sebagai satu wadah, sebagai satu media untuk menyampaikan maklumat, untuk menyampaikan sesuatu perasaan, untuk menyampaikan apa saja yang kita nak sampaikan. Sebab kalau kita tengok budaya itu, kalau kita tengok dia punya rumusan, dia punya fikiran dan akal budi. Jadi kalau kita menghasilkan satu-satu itu berasaskan kepada fikiran kita, berasaskan apa yang kita nak sampaikan, supaya ianya bukan sia-sia. Saya melihat karya seni seseorang pengkarya itu, tak kira siapa pun, sebenarnya ada maksud tersirat-tersurat di situ. So kita yang melihatnya, terpulang kepada persepsi kita, terpulang kepada apa yang kita rasakan.
sebab sentimen kita itu berbagai. Jadi kalau kita nak kata sistem nilai ini, kalau kita nak cipta satu sistem nilai yang mutlak, dia tak akan dapat. Sebab apa? Sebab kita punya pemikiran kita punya pandangan kita tak sama, setiap seorang kita tak sama. Jadi bila kita nak kata sistem nilai dan juga sosial budaya ini, dia tidak akan dapat satu titik. Orang kata satu keputusan yang rigid, satu titik penutup tu tak akan ada. Sebab apa? Kita ni pelbagai kita punya pemikiran yang pelbagai. So ada yang dimensi pemikiran dia yang begitu, ada pemikiran dia begini. So terpulang kepada persepsi kita, terpulang kepada kita pengkarya kita kita nak menghasilkan satu-satu karya, dan orang yang melihat, audiens yang melihat itu juga mentafsirkannya juga dalam pelbagai persepsi. Jadi biasa itu saja perkongsian daripada saya ya. Kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh buka sekiranya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Siti Hayati di atas perkongsian yang menarik ya, berkaitan dengan pendidikan seni visual. Baik, sekarang ni kita bukalah ya kepada sesi Q&A ya. Kalau ada soalan boleh kemukakan terus ya di talian atau dicatatkan pada ruangan chat ya, dan saya nanti akan bacakanlah kalau ada soalan tu ya. Kita ada masa lagi ni ya, jadi saya persilakan pada sidang penonton sekalian untuk bertanyakan soalan-soalan. Dr. Hadi, saya nak mencela sikit boleh? Sila. Okey, kesimpulan saya ya. Saya setuju dengan Nurul Ain, Puan Nurul Ain, IPG Temenggong Ibrahim. Hai Puan Nurul Ain. Okey. Sebenarnya saya selalu cakap dengan student saya, seni ni tak ada yang salah. Kamu buatlah apa pun, saya takkan cakap salah, itu salah, ini salah, itu betul ke tak. Sebab seni itu sangat subjektif. Jadi kamu buatlah apa saja yang kamu nak buat, asalkan bila saya tanya, kamu boleh memberi justifikasi, kamu boleh memberi rasional kamu. Itu cukup baik, tanda kamu faham dengan apa yang saya ajar, tanda kamu faham dengan apa yang kamu belajar. So itu rumusan daripada saya, Dr. Hadi. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Saya ingat audiens tak ada. Mungkin saya bertanya soalan boleh? Boleh Dr. Hadi. Sila, boleh. Untuk mengisi ruang kita ni sementara. Boleh. Rakan-rakan kita mengumpul idea untuk tanya. Ya. Boleh. Baik, tadi dalam slot Datuk Dr. Mahendra tadi, dia mengemukakan konsep future perfect idea. Ya. Ataupun benda yang kita nak capai pada masa depan lah ya. Baik, dari segi pendidikan seni visual ini ya, pendidikan seni visual boleh kongsi tak dengan kami semua apa sebenarnya the future perfect idea berkaitan dengan pendidikan seni visual ni ya, bagi Dr. Siti Hayati sendirilah ya. Okey, terima kasih Dr. Hadi, jawapan soalan yang baik. Okey. Kita IPG kita dia punya leading teacher, future teacher. Betul Dr. Hadi? Okey, ya. Kan? So kalau kita tengok macam mana seni sebagai satu kursus untuk future perfect idea ni kan. Okey. Kita tengok balik kepada teori pelbagai kecerdasan kan. Betul tak Dr. Hadi? Ada student kita yang belajar untuk muzik, seni semua tu kan. Kalau kita tengok yang itulah semua orang tahu. Kalau di warga pendidik ni dia memang dah tahu dah benda tu. Jadi kalau nak kata future perfect idea ni sebenarnya kita ada seni dalam pendidikan kan Dr. Hadi, dan kawan-kawan yang lain kita ada seni dalam pendidikan. Macam mana kita nak integratekan, macam mana kita integrasikan seni itu untuk kita blend dia. Kita blend dia bersama-sama untuk dapat satu orang kata proses PDP yang berimpak tinggi lah. Kan? Jadi macam mana cara dia kalau kita kata future perfect idea, inilah macam mana guru, sebab bila kita belajar seni, saya ambil konteks seni lah Dr. Hadi ya, bila kita belajar seni, kita bukan kata seni dulu-dulu je, kefahaman saya dulu dan kefahaman orang dulu-dulu, itu yang tadi sistem nilai tadi tu. Dia ingat seni tu lukis. Alah senang, lukis je bukan susah.
Kan? Tetapi sebenarnya sistem pendidikan kita ini sentiasa orang kata dikemaskini dari semasa ke semasa kan. Jadi seni ini bukan lagi setakat melukis. Seni ini juga kita belajar tentang teori, kita belajar tentang macam mana kita nak developkan pembangunan manusia. Sebab kalau kita tengok dalam MK, RMK dia ada kemahiran insaniah. Kan kenapa kita perlu sentiasa kemaskini kemahiran insaniah? Apa yang kita nak budak-budak kita capai? Apa yang kita nak budak-budak kita bila dia keluar daripada IP esok dia menjadi guru-guru yang macam mana? Itu yang leading teacher, future teacher itu macam future perfect idea tu. Macam mana bila dia nak mengajar satu subjek itu, dia kena blendkan semua itu. Apa kemahiran yang dia ada, sebab kalau student seni ni sebenarnya dia ada kemahiran yang lain juga. Seni dia satu skill. Dia satu skill, ya. Bukan semua orang ada skill seumpama itu. Macam muzik, PJ kan, dia skill. Skill ini sama ada dia nature, semula jadi ataupun gifted, anugerah ataupun dia belajar. Jadi kalau kita nak kata macam seni ni, dia more to skill. Dia kadang-kadang dia gifted, kadang-kadang dia nature, kadang-kadang dia belajar. Ya, ada budak yang skill dia kurang, tapi bila kita pupuk, kita asah lama-lama dia okey, dia boleh juga melukis, dia boleh lah, orang kata dia boleh blend apa yang dia belajar dengan satu produk yang bagus. Bila dia keluar nanti, dia ada ilmu-ilmu macam mana dia nak mengajar budak dia nanti. Orang kata yang senang cerita untuk guru yang berkualiti lah, PDP dia berimpak tinggi. So future perfect idea ini kalau untuk seni, dia basic kepada itulah, dia balik kepada yang 7 kecerdasan tadi, Dr. Hadi. Macam mana dia blend bersama-sama. Kan dalam seni dia ada bahasa Melayu, dalam seni dia ada sejarah, dalam seni dia ada sains. So bila dia mengajar, dia tak boleh mengajar seni itu solid satu subjek. Tetapi dia kena kaitkan dengan subjek-subjek yang lain supaya dia dapat satu gabungan idea yang mantap. Dr. Hadi boleh jawapan tu? Oh, okey. Jelas ya, sonok mendengar jawapan. Baik, terima kasih atas jawapan tu. Saya buka satu lagi soalan pada audiens. Kita buka satu lagi soalan. Ramai ni rakan-rakan kita ni. Ya, ramai ni. Apa boleh tulis ya? Ada apa-apa nak ataupun nak beri pandangan balas ke macam mana? Boleh, saya alu-alukan. Betul, Doktor. Dr. Ikmal. Saya nampak Dr. Ikmal nak. Dr. Ikmal. Ni orang kuat ni. Dr. Ikmal, apa khabar? Ini sejak Ikmal Alhamdulillah. Yang G2 Ikmal ni soalan ke apa ni, kepahaman doktor tentang konsep peniruan oleh Plato. Soalan ke ni? Ya. Plato. Okey, jadi kita dah ada satu soalan ini oleh Ikmal, ya, kepahaman tentang Ikmal konsep ni Dr. Ikmal ke? Dr. Ikmal ke, takut saya salah orang? Dr. Ikmal ke? Ya, saya. IPG Tuan Razak. Ya. Apa dia soalan tadi? Boleh bagi respon sikit ya, Dr. Siti? Dr. Siti Hati. Apa soalan dia tadi, Dr. Ikmal? Dia ada masalah lain kat sana. Dia ada masalah lain. Okey, kalau konsep peniruan ni, itulah yang kalau balik kepada tajuk saya ni dah keluar daripada tajuk saya, tapi tak apalah ya. Kalau kita tengok peniruan ni, istilah seni dia imitasi. Imitasi ya. Okey, saya kaitkan dengan karya Renaissance tadilah. Dr. Ikmal karya Renaissance tadi, macam mana karya dia itu imitasi dia base kepada kitab Bible. Kitab Bible So dia tiru untuk dia, itu yang kita tengok kalau karya-karya Renaissance ni, dia ada tentang kelahiran semula, dia sama macam kita Al-Quran kita, tapi dia kepercayaan dia lah, basic kepada kepercayaan dia. Ya. Jadi kalau macam peniruan Plato ni, kalau kita tengok, saya nak bagi contoh macam mana ya. Konsep peniruan Plato. Dr. Ikmal nak masukkan, nak dalam konsep yang macam mana, Dr. Ikmal? Lain dia ada. Nak masuk peniruan yang macam mana?
Sebab kalau kita tengok kalau zaman rokoko, barok semua tu, Renaissance semua, dia peniruan dia, imitasi dia lebih kepada raja-raja pada ketika itu, siapa pemerintah dia. Dan pada ketika itu pelukis-pelukis ini dia melukis atas permintaan. Kalau raja yang kata okey lukis macam-macam ni, dia lukis apa yang raja arahkan. Dia tidak ada satu, orang kata dia tak boleh lukis bebas. Maknanya dia terikat dengan golongan atasan lah, bangsawan lah kita kata. Maknanya segala lukisan dia orang itu, karya mereka itu, dia lebih kepada puji-pujian. Walaupun mereka tak puas hati, itu sebab ada satu karya Liberating the People. Liberating the People ni macam mana mereka berperang menunjukkan protes mereka kepada golongan bangsawan. Dan pada ketika itu dalam Liberty People tu ramai yang matilah. Ya, macam mana dia berperang. Sebab masa itu karya-karya itu lebih kepada golongan bangsawan. Kita ada karya Napoleon Bonaparte, macam mana dia pakai pakaian yang tentera, menunjukkan kehebatan dia sebagai pahlawan pada ketika itu. So kalau kita nak kata peniruan Plato ni dia ada elemen-elemen keagamaan sikit. Jadi saya tak tahu Dr. Ikmal dia nak masukkan yang peniruan Plato ni yang macam mana, dalam konteks apa? Dr. Ikmal, saya nak tahu konsep peniruan macam mana? Mungkin line dia tak berapa. Line dia tak okey kot. Tak okey saya ingat ni. Okeylah, berapa nama ni, kita pun dah hampir ke penghujung ni. Ya. Jadi ada pertama saya nak maklumkan di sini pada ruangan chat itu telah dikongsikan link untuk pendaftaran pautan kehadiran pada hari ini kena isi link ini borang ini dan secara automatik e-sijil akan dihantar hantar melalui email kepada tuan-tuan dan puan-puan jadi bolehlah copy link itu nanti bolehlah isi Baik, seterusnya kita dah sampai ke penghujung ni. Saya nak minta sekali lagi Dr. Siti Hayati buat sikit macam rumusan lah ataupun memberi sepatah dua kata berkaitan dengan tajuk yang disampaikan pada hari ini. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Hadi. Oh, saya ternampak tu kefahaman doktor tentang konsep peniruan oleh Plato. Plato, okey. Dr. Ikmal, nanti kita share tempat lain sebab kalau kita tengok kalau konsep Plato sumbangan dia ni dia lebih kepada kebaikan. Dia punya karya imitasi dia menunjuk kepada kebaikan dan kebajikan. Dr. Ikmal, nanti kita boleh sembang dekat luar chat ni lah. Okey, penutup daripada saya seni itu, kalau dulu-dulu orang kata seni itu indah lah, seni itu halus, semua Dr. Hadi pun biasa dengar kan, indah halus. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya yang deep kepada indah halus itu, kita tak tahu. Tapi pada saya seni itu adalah sesuatu yang sangat subjektif, sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang sangat orang kata ke mana kita bawa seni, kita hala tuju seni itu. Kalau sebab saya melihat seni ini sebagai satu kursus, orang kata kursus mata pelajaran kelas kedua. Terkenalnya begitulah. Orang yang kelas hujung-hujung saja ambil seni. Sebenarnya tak. Bila orang yang hujung-hujung ambil seni itu yang dia jadi masalah. Sebab seni ini dia ada teori dia ada yang kita belajar sama juga dengan subjek lain. Kemana hala tuju kita, itulah guru seni, guru pendidikan seni yang kita akan lahirkan nanti, itulah yang akan membawa hala tuju seterusnya. So kalau kita melihat seni itu sebagai satu subjek yang di hujung-hujung, maka ke depan pun jadi hujung-hujung. Tetapi kalau kita melihat seni itu sebagai satu yang boleh memberi satu impak yang besar, beri sumbangan dalam kerjaya, contohnya sesuai dengan revolusi industri 4.0, sebenarnya dia boleh membawa satu orang kata kehidupan, punca pendapatan yang sangat bagus sebenarnya. Berapa ramai kita tengok orang yang berjaya dengan seni, contoh grafik, billboard yang besar-besar tersegak indah itu. Kawan saya ramai yang besar awal mengusahakan billboard, papan tanda mercu semua di tepi-tepi jalan itu. Tidak sebab
kita nampak sebenarnya kalau orang yang seni ni kadang-kadang kita tengok apa yang ada pada seni kan, tapi itulah sesuatu seni yang sebenarnya dia punya future untuk ke depan tu dia ada, cuma cara mana kita membawanya terpulang kepada kita. So itulah yang sebolehnya kalau kita di IPG ni ataupun cikgu-cikgu di sekolah, kita mengajar budak seni untuk memberi dia dia ada skill, kemahiran yang sangat bagus. So macam mana kita nak develop dia punya kemahiran supaya dia ada masa depan yang cerah kalau dia dari segi IQ dia, katakanlah dia tak boleh untuk bersaing dengan student yang contoh sains lah contohnya, tapi kemahiran dia itu sebenarnya membantu dia untuk kita bagi dia peluang pekerjaan. Itu sebab kenapa kita punya MK, kita punya MK macam mana kita sediakan untuk pembangunan manusia, macam mana kita nak develop cikgu kita itu supaya dia boleh kita sediakan dia dengan kemahiran itu untuk dia bekerja lah, untuk keluar bekerja. Sebab sekarang ni kita tak nampak lagi, saya melihat sekarang ni situasi kita, pekerjaan kita lebih kepada skill sekarang ni saya tengok. So itu sajalah Dr. Hadi, saya harap sama-samalah kita untuk orang yang memang basic seni ini, yang warga pendidik untuk seni ini, sebenarnya seni ini memang satu subjek yang sebenarnya rare sebenarnya, yang sangat istimewa sebenarnya. Cuma macam mana kita nak bawa di hala tuju itulah bergantung kepada kita. So itu je Dr. Hadi. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Siti di atas ulasan tu tadi. Dan sekali lagi saya nak bagi pihak CDL, Connecting.Learning, Hands-On, Cluster IPG merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Siti Hayati binti Haji Muhammad Yusof yang telah berkongsi banyak perkara berkaitan dengan pendidikan seni visual dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Siti Hayati tadi dapat kita gunakan ataupun memanfaatkan dalam kerja buat kita seharian. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua penonton-penonton, audien warga maya yang dari awal sehingga akhir mendengar perbincangan ini dan bagi mereka yang tak sempat mengikuti perbincangan ini, sesi CDL kita pada petang ini, bolehlah melihat rakaman yang akan dikeluarkan ataupun dikongsikan pada laman web CDL Connecting.Learning. Baik, kita pun telah sampai ke penghujung acara, penghujung rancangan. Saya dengan ini menangguhkan dahulu sesi CDL Hands-On Cluster IPG. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada petang Jumaat minggu hadapan. Wassalam. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih semua.